petang ini, iaitu fokus kepada kekuatan fasa penilaian. So, satu minggu daripada minggu lepas, kita dah ceritakan mengenai proses yang anda perlu lalui untuk mana nak start semua ni. Bukannya start daripada market, bukannya start membaca baby pip, tak. Anda nak start business trading ni, dia bukannya anda apply jadi trader, tak. Anda bukannya bekerja sebagai trader, anda sedang buat bisnes sebagai trader, online business. Tak kisah anda trade apa pun. Jadi what you do is fokus kepada benda yang anda boleh kawal. Dua je kita boleh kawal. Anda tak dapat kawal market ke, OPEC meeting ke, news apa ke. You can't control that. Anda tak dapat kontrol benda tu. Kita tak tahu pun. Lagi-lagi dah jadi hujung minggu. Kita nak masuk pun tak boleh. Kan? Dia Ahad keluar news. OPEC tingkat pengeluaran. Oh, minyak dah jatuh. Aku nak sell. Anda sedang tengok pukul 11 malam. Nak sell. Ada sell benda. Apa? Cat kejong. Kan? Jadi, you can't control the market. You can't control. What you do is, anda cuma boleh buat dua benda je. Yang pertama, fokus kepada sistem dagangan yang anda pakai. You focus on the system that you are using. Every day, saya bercakap mengenai market dynamic. I'm not talking about Elliott Wave tau. Orang ingat saya Zul mengajar Elliott Wave. Tak. Saya berkongsi kepada anda correlation. Saya berkongsi kepada anda correlation di mana saya berikan, kita melihat konsep one market. Satu sahaja market. There is no, ni semua satu. Everything satu. Everything satu. Is one market. Whatever happen dalam satu instrumen akan reflect some impact dia kepada instrumen yang lain. Dan apa yang kita buat, kita berikan structure kepada all this correlation. That is where I use Elliott Wave. Di mana apabila kita katakan kita melihat kepada pergerakan, naik, turun, trend, dia move dalam 5 wave. Bila kita katakan dia sedang correcting, dia move dalam 3 wave. It's the basic 5 dengan 3. Tak ada benda 5 follow by 5. Kalau 5 follow by 5, macam kita nampak bila kita naik 5, lepas turun 5, ini 5 adalah sebahagian daripada 3. Faham? Dia jadi sebahagian macam ni. Dia tak ada 5 follow by 5. 3 boleh follow by 5. Follow by 3. 3. Dia tak ada 5 follow by 5. Itu je. Asalkan anda pegang benda tu je. Lepas tu nombor 2, anda nak pegang apa dalam Elliott Wave? Anda nak pegang apa? Wave 3 tak boleh bertindih. Kalau ini kita katakan dia sebagai wave 3 kan. 3 yang besar. Ini tak boleh. Ini tak boleh jadi. Sebab itu anda tengok lukisan saya kan, ataupun Khalif. Kita lukis pelik sikit. Pelik sikit. Sebabnya 3, kita akan cari 3 kat mana. Kita akan cari 3 dia kat mana. Sebab tu dah nampak kadang-kadang 1, 2, 3 macam ni. Dalam ni banyak, 1 dia bawah ni pula. Kenapa? Ataupun 1 tiba-tiba atas ni. Sebab kita nak tengok 3 kat mana. Itu je. Kalau sistem yang saya gunakan, bang, saya dah ada teknik saya. Okey, pakai. Tak ada orang betul dalam trading. Tak ada. Kalau ada orang tu betul dalam trading, sentiasa betul, anda rasa saya kat sini ke? Tak ada. Saya tak ada kat sini. Sentiasa betul. Baik, aku trade, buang masa 2 jam duduk webinar, buat duit, duduk tekan, sentiasa untung, profit tekan. Kan? Tak ada. There is no one yang sentiasa betul dalam trading. Nobody. Yang ada adalah ada disiplin pakai dia. Ada masa anda win, ada masa anda loss. Itu kenyataan. Itu kenyataan dalam trading. Anda nak untung sentiasa, jangan ikut saya. Tak ada. Tak wujud. Saya bukan penjual mimpi. Saya takkan jual mimpi dalam trading. So, sistem dengan apa yang bagus? Whatever yang anda nampak clear. Whatever teknik yang anda ada sekarang, nyatakan, set
up anda. Set up long, set up short, macam mana rupa dia. Macam mana rupa dia betul, macam mana rupa dia salah. Jangan cerita betul sahaja. Tak ada, buang cerita nikmat apa semua tu, tak ada. Semuanya kena ada macam mana betul, macam mana salah. Letakkan. Kalau tahu betul saja, jangan trade, simpan duit. Jangan trade. Ini adalah bidang risiko. Ceritalah, trade saham ke, trade apa ke, benda sama. Tak kisah. Okey? Senang nak sebut, susah nak buat. Senang sebut. Belajar pakai limit order. I hope anda semua dah mula pakai benda tu. Bukannya buka chart ni nak naik, tekan. Dah le cara tu. Itu mengarut. Itu semua tak dapat. Tak ada. Anda buat belajar pakai limit order ataupun stop order. Elakkan daripada market execution. Tahu tak kenapa? Saya takkan kondon ni yang market execution. Tahu tak kenapa? Setting stop loss. Dan lagi-lagi yang malas. Semua 30 pip, 50 pip. Mana sama structure? Pair pun tak sama. Structure pun tak sama. Macam mana kita guna semua 30 pip? Tak dapat. Oh, I never show. I just calculated the risk to me. Betul. Betul. It's all about risk. It's all about trading is all about managing risk. It's not about being right. It's not about being right. Anda salah banyak kali pun, banyak kena SL, banyak kena SL. Tapi kalau anda jaga duit, anda faham untuk kecilkan, bukannya pergi revenge market. Tadi dah rugi aku banyak entry. Kalau itu sifat anda, berhenti trade dahulu. Anda akan dapati ada hari anda cover, banyak hari anda loss. Tak, lama-lama anda kata anda fed up dengan trading. Itu kenyataan. Okey. Ini kita cerita hari-hari. Kita juga dah cerita mengenai objektif portfolio, di mana untuk letakkan satu objektif yang jelas dalam trading, anda kena faham satu benda. Kita semua ni tak sama. Tak sama. Tak sama. Setiap kita, sama ada daripada sudut modal, masa, pemahaman anda, risiko yang anda boleh ambil. Sebab itu dia tak ada. Dia tak ada. Ni cerita magic, orang teknik magic. Ni bukan saya bagi tahu. Ini anda boleh cari Alexander Elder. Ada buku dia kat belakang. Magic teknik. Maksud dia baca market, teknik dia tengah boom kan. Oh, nama dia boom. Semua orang, ni teknik terhebat seluruh alam semesta. Dah macam Liverpool kan, dah cantik lah, memang cantik kan. Bila jatuh je kan, dia macam apa tim yang selalu kutuk Liverpool tu, apa nama dia? Mu ke apa? Mu. Macam itulah bunyi tim tu. Dia jatuh, saya ambil contoh tim tu sebab Liverpool tak pernah jatuh kan. Jadi kalau jatuh je mu jadinya, jadi tim mu kan. Dia tak menang-menang kan. Itu contoh saja. Setuju kali? Pian? Jadi the thing is, dia tak ada rahsia dalam trading ni. Dia tak ada rahsia. Tak ada rahsia. Apa tu? QPR. JDT. JDT bagus. Saya minat JDT. Dia bawa nama Malaysia. Saya bangga dengan JDT. Okay, the thing is, dia tak ada teknik rahsia. Dia tak ada, inilah rahsia trading. Anda dengar perkataan rahsia, anda jaga-jaga sikit. Everton. Everton. Dia ambil Benitez tu. Tak apa dah, bekas Liverpool. Okey. Dan dia tak ada rahsia. Dia tak ada ini teknik rahsia. The moment anda dengar rahsia, jaga-jaga sikit. Saya bagi tahu betul. Itu semua perkataan untuk tarik, untuk marketing. Tak ada. There is no such thing as rahsia, ini advance. Sebab itu saya tak percaya kepada perkataan newbie, oldbie. Saya tak percaya benda tu. Dalam trading semua orang sama. Di mana kita semua sedang manage risk. Kalau anda cuma bercerita profit, itu bukan trading. Itu cerita gambling. Itu cerita kaya saja. PKNS.
Sarawak, bujang senang. Kenyataan dia, kita semua tak sama. Semua kita tak sama. Itu yang pertama. So, anda boleh, contohnya ada yang ikut saya, jadikan mentor dan sebagainya. Tapi apa yang saya duk tekan, kalau mereka yang ikut saya pun saya duk cerita kan. Anda cari diri anda. You need to find you. Don't try to be me. Oh, aku nak belajar market dynamics supaya faham macam Zul. Tak. Tak. Ya. Okey, market dynamic tu teknik. Teknik tu satu. Yes. Itu market dynamic. Ya, anda boleh ikut webinar hari-hari. But ini kita tak sama. Apa beza dia? Apa beza dia? Portfolio kita tak sama tau. Duit tak sama, masa tak sama, cara anda mengagih aset tak sama. Jadi anda tak dapat ikut saya kepada cara ni. Anda kena buat kepada anda. Ya? Anda kena buat, beza kita cara guna duit. Itu dia. Anda kena tengok kepada anda. Anda mungkin ada satu grup Telegram ramai orang, kan? Satu teknik, setiap hari bagi signal. Setiap hari hidup profit. Anda akan dapati prestasi orang dalam grup yang sama tu pun tak sama. Tapi kita cuba cari kesamaan yang tak wujud. Itu cerita marketing satu lagi. Buat team, ini teknik hebat. Tak. Ya? Jangan setia kepada teknik. Itu satu lagi. Jangan setia. Bukannya saya katakan anda kena tukar-tukar teknik. Tak. Ya? Anda fahamkan kekuatan dan kelemahan satu-satu teknik. Macam 3711, saya dah ulang benda ni. Bila end of cycle, end of trend, market correcting, dia banyak kena stop loss. Dia kena stop loss saja. Tapi bila market trading, dia champion. Dia kena satu pip dia pergi. Satu pip dia pergi. Dia punya equal leg masa market trending. Masa market habis cycle, macam sekarang, dia kena. Itu 3711. Pindah duduk sebelah rumah. Pindah satu rumah pun tak sama, Pian. Jadi, dia tak ada kesamaan dalam trading. Dia tak ada. Tak ada. So, cari objektif anda. Tekankan, kenapa anda trade? Dan ramai sangat letak benda ni. Dia kata trading untuk buat duit lebih. Dan dia melihat trading ni macam hobi. Lepas tu tanya, macam mana nak konsisten? Memang tak. Memang tak. Kalau ada masa, aku trade. Kalau ada duit, aku depo. Kalau itu cara anda trade, minta maaf. Jangan ikut saya. Saya tak dapat nak bantu anda. Sebab trading ni bukan hobi. Dia bukan hobi. Hobi cost money. Mula-mula ada masa buat duit, ada masa tak buat duit. Tak. Dia adalah kepada anda buat benda konsisten, benda sama. Saya tak kata kena jadi full time trader. Tak. Anda ikut jadual anda. Anda buat yang sama. Anda letakkan apa, boleh, tak ada salah untuk pendapatan sampingan. Tapi anda buat yang sama. Gunakan duit lebih. Gunakan duit lebih. Jangan guna duit yang anda perlukan. Dan dia punya ni lebih jangka singkat. Tapi syarat dia anda buat benda sama. Okey? Modal. Ketahui sebenarnya berapa modal anda. Jangan kata hujung bulan ni saya ada $200 nak depo. Boleh dapat berapa? Saya kalau soalan macam tu kan. Saya tengok dia kecil besar. Kecil besar je orang yang tanya kan. 2,000 kalau depo teknik ni dapat berapa? Entah. Awak ingat saya tahu ke besok market macam mana? Saya tak tahu. Saya kepada ini macam ni saya buy, ini macam ni saya sell. Kenapa teknik tu kata macam tu? Itu je. Dia masalahnya kalau yang pandai trade ni, macam ni kita buy sekejap. Macam mana nak tahu orang pandai trade? Buy sekejap, sell sekejap, buy sekejap. Sementara nak naik, kita buy dahulu. Nanti kat sini kita sell balik. Itu pandai trade. Ikut yang macam-macam tu. Saya tak kondon. Macam-macam trend dia. Sekejap naik, sekejap turun. Apa trend dia sebenarnya? Kita tahu trading ikut trend. Jadi trend mana? Pilih satu. Macam mana nak tahu trend yang sesuai kepada anda? Kepada masa anda. Sesuaikan modal.
anda kepada objektif anda. Letakkan benda yang masuk akal. Itu je. Sebab itu akan menentukan toleransi risiko anda. Anda tahu berapa sebenarnya yang anda boleh risikokan. Benda tu. Okay. I've been telling you guys. Try mula. Saya nampak dah ramai yang saya dapat PM. Tanya-tanyalah dalam grup. Tapi kalau benda personal saya jawab berkenaan dengan portfolio hybrid. Portfolio hybrid ni anda diversify. Itu basic dia. So basic kita ni, kita memang diversify pun. Most of kita ni dah buat pun. Cumanya anda tak pergi atur dia. Contohnya, anda trading, anda simpan ASB. Anda tak dapat tengok ASB, anda tak dapat tengok fixed deposit, option or whatever benda yang anda pegang sebagai aset. Lain daripada trading. Tak. You have to look at it in term of satu. Sebagai satu. The whole thing sebagai satu. Di mana you have your asset, passive income and active income. Ini mungkin anda diversify sini pun diversify. Most of kita ni dah diversify. Cumanya kita tak arrange dia. Sensitif soalan mana? Rosdi, soalan mana Rosdi? Banyak sangat soalan. Okey, kita cerita benda yang nyata lah. Benda nyata. Okey, so stream do your that one. Letakkan the whole thing dalam satu perspektif. Buat belanjawan anda. Saya rasa trading just 5-10% je. 5-10% satu entry ataupun daripada anda punya whole amount. Sebab kalau trading saya tak letak banyak. Saya lebih rela untuk letak dalam aset. Depending. Risk dalam trading bukannya risk trading. Risk dalam trading kita tentukan. I've been telling that to you, Imun. Risk dalam trading anda tentukan. Bukannya market define you. Sebab anda tentukan lot sizing. Dalam apa juga, beli bond pun risk. Tentukan. So, letakkan something like this lah. Something, definekan apa yang anda nak capai, apa yang anda dah ada, berapa anda punya defisit, apa tempoh masa yang anda nak tengok, dan lepas tu kan anda tentukan kat mana duit lepas anda buat anda punya budget tadi, ke manalah pergi duit anda kan. Untuk emergency, jangan letak 50,000 emergency apa bendanya. Letakkanlah something yang perlu sebabnya whatever is, banyaknya aset sekali senang dicair, senang nak jadi duit, jadi cash so letakkan satu jumlah lah I cannot say 10%, 5%. Everybody ada unique situation. You know better keadaan anda sendiri so letakkan berapa untuk aset tetap kan, berapa dan berapa untuk portfolio yang naik turun variable. I would go selepas tolak dana kecemasan. The mathematic that I use is 80-20. 80-20. Maksudnya 80% masuk dalam aset tetap, pasif. Yang income dia tahun-tahun. Yang 20% dalam aset variable. Trading, saham, whatever naik turun. Crypto, or whatever anda punya ni. Kalau anda dapati, ni satu lagi, bila kripto jatuh kita dapati ramai balik dan start nak buat mistake sama. Let me tell you guys, jangan overexpose kepada satu. You've been doing that with forex, lepas tu naik, nampak saham naik 2017, masuk saham. Ini yang frustrating tengok tau. 2017 dia masuk saham. Ni kalau ada dalam ni saya minta anda terasa. 2018 saham, lepas tu saham start
jatuh pada tahun 2020, tahun lepas. Tahun lepas dia start main kripto. Tak, dia bukan, dia melabur kripto katanya. Tapi saya tengok masuk keluar market. Masuk, dia masuk, buy, hold, jatuh, hodl, tak jatuh. Dia wal hasil balik, asal balik. Dia masuk kepada forex balik. Tanya, bang, macam mana nak trade ni bang? Tanya soalan yang sama. Kalau itu perjalanan anda, saya harap anda terasa. If you are putting everything in one asset, tak kisahlah kripto ke, currency ke, apa ke, sepatutnya duit anda lebih kepada ini tau. Bukannya kepada benda yang naik turun ni. Bukannya benda naik turun ni. Benda naik turun ni adalah risk. So you don't put so much there. Put more here. I cannot tell you apa sebabnya itu jadi nasihat pelaburan. Tapi fikirkan things like this. Fikirkan. Ada banyak. Even saham pun kita ada preferred stock. Pergi cari preferred stock, whatever lah yang ada banyak. So at the moment saya sebut dia jadi nasihat pelaburan. But do explore benda-benda seperti ETF. Kita ada index. Index pun ada ETF dia tau, yang anda menerima dividen. Kan minggu ni kita ada dividen untuk S&P 500 quarterly. Kita ada untuk dengan saham yang tengah kuartal kedua lepas, anda rasa dividen untuk indeks macam mana? Derivatif. Mana derivatif? Derivatif any asset yang mengambil nilai underlying value dia daripada aset lain. Futures tu derivatif, option tu pun derivatif. Okay. Itu semua derivatif. Dia ambil nilai daripada something else. So fikir-fikirkan ke mana duit anda, dan bila anda buat any that one, letakkan apa sasaran pulangan, apa had kerugian. ETF tu tetap. Maksudnya tetap apa? Tak. Tapi dia lebih longer term. Robo-advisor investment. Still risk. Kan? Whatever orang kata, as long as it involve active trading, that is not passive. Sama macam guna EA lah. Apa bezanya? Mutual fund and ETF falls under more or less the same. Sebab mutual fund tak akan menjanjikan kepada anda hujung tahun anda dapat 20% or 15% or 10% tetap. So, I would put ETF and mutual fund dalam ini. Yes, dalam derivatif. I would put it there. Ada orang letak kat sini. But depending kepada anda pegang, dia macam ni. Kenapa I would go more kepada ETF dan ni? Sebab ETF ni dia bukannya pegang satu kaunter tau. Bukannya pegang satu kaunter saham. Dia sama macam mutual fund lah. Dia pegang banyak kaunter. So kita spread by definition, kita spread kita punya risk. Bila instead of beli satu saham, kita cari ETF untuk copper contohnya, ETF untuk gold contohnya. Jadi anda bukan hanya beli gold, anda bukan hanya beli satu company saham gold, anda beli satu fund yang memegang position dalam industri itu. So basically anda spread dalam industri itulah. Mungkin satu company jatuh, yang lain naik. So anda tak terlalu expose. But of course everything ada risk dia. So what you do is
anda akan ada satu untuk hedging. Ni kita dah cerita berulang-ulang. So what you do is, untuk aset berubah anda, yang turun naik, anda anda akan pecahkan dia kepada dua. Satu adalah untuk anda trade. Ini yang 20% tadi, 80-20. Ini adalah untuk hedge. Faham tak? Kita balik kepada yang besar ni tadi. Ini adalah portfolio utama anda, main. Ini main. Okey. Dan di bawah dia, kita ada dua. Satu adalah anda punya aset fix. Anda boleh beli macam-macam lah. Anda letak ASB, anda letak apalah. Ni benda-benda dia lah. Okey. Ini 80%. Tapi anda tak guna full 80%. 5 minit. Yap. Betul, Wimun. Ini adalah variable. Dia claim apa pun macam ni. Dia tak ada, there is always risk. Ada cerita macam mana pun. Anda beli bond kerajaan pun ada risk. Okey. Yang ini anda akan bagikan dua. Sini yang 20% daripada total fund anda. Ini untuk trade. There is another kat sini yang hanya untuk hedging. Di mana 10% daripada yang sini, daripada 80% ni, anda akan gunakan leverage bila anda hit certain drawdown kepada portfolio fix anda, value. Always do this mathematic. Di mana bila nilai pegangan fix anda, contohnya macam satu saya kondon untuk ASB contoh, dia tak hilang value. Dia tak pergi kosong, kerajaan pergi jamin. Faham tak? Ada kutuk apa pun, dia bagi 5% je, baik aku labur kat sini kan. Labur sana, labur sini. Orang Kelakar Sarawak lah tu. Masuk sana, masuk sini, dia ada risk. Kalau anda dapati ASB anda max dekat tempat lain, ASB anda tak max, something is wrong with you. Gunakan peluang macam ni. Mana ada pelaburan yang dijamin? Ni dijamin. Tapi tak nak letak duit. Sebab dapat 5% sebulan. Baik setahun. Baik aku trade. Hebat ke? Tu kita dah selalu dengar orang kan. Oh, dahsyat. Kita dengar pun takut dengar. Claim dahsyat. Kan? ASB sejak dari dulu sampai sekarang, tiap tahun dia bagi dividen. Okay. 10% of this is used untuk hedge. So katakan anda dah beli aset, dah beli fix dan nilai dia adalah RM20,000 contoh. Kan? $20,000 lah. Anda duk beli ASB lah apalah. Dan anda dapati the size whole portfolio ni disebabkan market jatuh. Contohnya anda beli bond ke, anda beli apa ke, dan nilai dia something happen menyebabkan kita sedang ada drawdown. Mungkin tak boleh kata tak. Apa pun dia bagi pulangan. Itu je. The thing is, duit anda selamat. Itu je, Wimon. Anda ceritalah macam mana. Bagi saya, jangan berhutang untuk melabur. Saya tak setuju kalau anda kata loan ini untuk cover itu. Saya tak percaya kena hutang untuk tutup hutang. Ceritalah macam mana matematik anda bagi kepada saya. Saya takkan setuju. Itu je. Hutang untuk tutup hutang. Untuk melabur. As long as berhutang untuk melabur, saya tak setuju. Itu pun leverage. Orang kata apa pun itu leverage. Selagi anda gunakan leverage dalam trading, dalam investment, anda sedang ambil risiko. Simple. Bayar zak. Apa tu? Okay. So, bila dia hit certain value, apa value dia? Anda tentukan. Katalah ni
15,000. Dia punya book value, I'm talking about book value. Book value dia, dan dia jatuh sebanyak 5,000. Dan anda start hedging kan. Tengok sebab apa ini jatuh. Dan anda gunakan untuk trading aset berkaitan. Aset berkaitan. Faham? Kalau anda dapati ASN ke, anda dapati mutual fund anda book value dia tengah jatuh, dan anda tengok prospectus dia, apa benda dia. Then is it because of market sentiment? Is it mungkin mutual fund tu pegang kepada komoditi contohnya. Dan kalau komoditi jatuh, anda tengok US dollar, anda buy US dollar. Di sini anda gunakan leverage. Yang dekat sini jangan leverage. Untuk kita cover drawdown tadi. Sebab book value anda, aset anda tengah hilang value. Do think about all this. Do think about this. Anda nak improve trading. Anda jadikan trading anda ada sebab yang besar. Bukannya euro US dollar buy ke sell. Satu je. Lepas tu semua kat situ. Itu bukan trading. Itu judi. Okey, tetapkan had kerugian dan lain-lain. Parameter dapatkan your trading punya performance, that determine anda nak bagus, anda improve on this. Ni saya dah bagi satu kerangka. Anda boleh tentukan kepada anda. Apa prudential equity fund. Jadi kalau dia berat kepada equity tengah jatuh, anda pergilah short yen pay. Boleh tak kali? Faham tak? Kalau nama dia prudential equity fund, dia berat kepada equity. Equity market saham jatuh menyebabkan net asset value yang ni jatuh. Kalau net asset value dia jatuh, anda tahu yen pair tengah kuat. Tengah lemah. Yen tengah kuat. Faham tak? Anda trade lah yang belah sana tadi untuk tutup yang tengah float dekat sini. Tak. Mutual fund tu kita jual sebahagian untuk hedging? No. Why you want to sell asset? Kecuali anda tengah bankrupt. No, you don't do that. The reason anda pegang yang itu adalah untuk tempoh lama. Anda sudah duit tadi dah di standby untuk lain, untuk hedging dekat sini. Faham tak kali? You give, even dalam aset, anda kena bagi dia punya satu cut off, cut loss. Faham tak? Sebab yang fix ni boleh jatuh value. Kalau satu dia punya asset value tu jatuh, katalah kita beli satu mutual fund dan anda letak RM20,000 dan anda letak dalam tu kan. Dan nilai dia dah jatuh separuh. Tu contoh sajalah. You determine berapa. Anda akan kata, okey aku keluar tak boleh ni. You better cut or whatever, bagi satu. Jangan pegang, jangan hodl. Saya tak percaya guna perkataan hodl ni. Sebabnya anda jiwa duk kacau. You need to give a cut off. Cara untuk nak tahu dia, pergi tengok kepada technical. Saya semua ni, saya buat technical tau. Saya buat technical. Saya buat technical dia. Saya buat chart dia. I do all the charts. Okay, do this. Try untuk fikirkan. Jangan fikir trading in out in. Anda nak improve teknik anda. Teknik dah bagus. Anda cuma improve benda ni je. Teknik tu nak improve apa? Anda tengok sekejap tukar. Itu semua bagus. Okay? Buatlah benda-benda ni. Buatlah. Seriously. Anda akan nampak banyak bezanya approach anda, psikologi anda dalam dagangan, disiplin anda dalam dagangan. And you are only executing trade based on system.
yang anda tahu dia punya prestasi ada naik, ada turun, dia tengah prestasi bagus, anda tambahkan lot sizing, dan dia ada kriteria yang anda ikut. Anda cuma manage, berniaga, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda, buat benda yang masuk akal. Jangan ke mana-mana. Lepas ni kita ada Zatul dan kita ada rakan baru kita. Saya pun nak tengok lepas ni. Jadi itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Tak. Untuk kali ini, nanti insya-Allah ada lagi jam 8. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.